Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagi memberkati majlis kita pada malam ni, mari kita sama-sama membaca ayat daripada surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Baik, muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ni insya-Allah kita akan masuk dalam hadis yang ke-38 daripada kitab kita 40 hadis amalan penghapus dosa. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, beribadah sepertiga malam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthal layl al-akhir. يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan kita yang maha suci dan maha mulia turun ke langit pada setiap malam sewaktu 1/3 malam akhir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan memperkenankan baginya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Dan siapa yang meminta keampunanku, maka aku akan mengampunkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sentiasa melazimi qiyamul lail, memperbanyakkan doa pada waktu tersebut kerana ialah waktu mustajab doa. Baik, pada malam ni kita nak tengok sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang menerangkan kita beberapa benda. Yang pertama, kata Nabi SAW, Allah turun ke langit dunia. Jadi hadis-hadis seumpama Allah turun, ini kita panggil dia adalah hadis-hadis yang mutasyabihat. Mutasyabihat ni maknanya kesamaran dari segi makna. Adakah turun Allah turun seketui? Makna turun ni apa? Turun ni daripada tempat yang tinggi turun mai ke tempat yang rendah. Itu makna asal turun. Jadi boleh ke kita faham Allah ni dia turun? Macam mana kita turun? Kalau kita cakap macam tu, bolehkah kita dikategori sebagai mujassimah, jisimkan Allah, menjirimkan Allah? Allah tu, kita mengaji akidah, dia tak ada arah, dia tak ada color, dia tak ada bentuk, dia bukan makan ruang. Bila kita duduk kawasan tu, tak boleh ada orang duduk di kawasan tu. Dia tak ada secara fizikal. Semua benda yang kita bayang di kepala kita atau di otak kita atau di fikiran kita, kesemua itu bukanlah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah ni bukanlah benda yang kita boleh imagine, kita boleh bayang. Allah ni besar kontor kot. Allah ni luas macam Queen's Bay kot. Allah ni tinggi macam besar langit kot. Kita tak boleh bayang benda macam tu dalam kehidupan kita. Jadi dalam memperbahaskan ayat-ayat berkaitan dengan mutasyabihat ni, ayat-ayat yang kita katakan apa, yang kesamaran dari segi maknanya, ada dua ataupun pendapat ulama. Satu, ulama yang membiarkan perkataan itu dengan perkataannya sendiri tanpa mentakrifkannya. Dan ulama tu adalah ulama-ulama berkaitan dengan salaf. Maknanya dia biarkan maknanya tu ikut kemampuan apa. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala turun dengan selayaknya untuk Allah, tapi cara macam mana kita jangan tanya. Turun, ya turun. Adapun ulama-ulama khalaf yang kemudian daripada itu, apa mereka ni buat? Mereka memberi makna yang sesuai secara zanni, bukan secara qat'i. Secara zanni, dan makna tu tidak lari daripada konsep bahasa Arab supaya ada maslahah kepada orang. Kerana apabila Islam dah mula bergerak ke berlaku pembukaan negara-negara Islam, hadis-hadis ni bila mula bergerak, ayat-ayat Al-Quran ni mula bergerak, maka ramai orang yang tafsir dengan kepala dia sendiri. Dia kata Allah turun tu, dia cakap macam ni. Dia macam ayat wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, Tuhan datang, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan mereka. Ayat-ayat yang mutasyabihat ni ramai orang muncul, dia terjemah ikut dan dia tu je. Jadi terjemah Allah tu macam ni, dia terjemah Allah tu macam ni. Maka ulama-ulama khalaf ni dia menggariskan, kalau hampa nak terjemah perkataan-perkataan ni, ini contoh-contoh ataupun ini bayangan diterjemahkan. Turun Allah tu bukan Allah turun seketui daripada atas turun di bawah, tak. Yang turun tu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang turun tu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turun mai ke muka bumi ni untuk Allah Subhanahu Wa Taala dengar rintihan hamba dia. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah ke atas tangan mereka. Maknanya apa? Bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala yang sesuai dengan ayat tu diterjemah oleh ulama. Jadi kita, akidah kita ahli sunnah wal jamaah, maka apa kita faham pada ayat-ayat macam ni, maka kita jangan tafsir ayat-ayat atau hadis macam ni mengikut apa yang kita terjemah. Kita boleh menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh kata Allah tu ada tangan tu macam kita. Allah tu duduk tu macam kita. Tak betul kita cakap gitu. Kerana akidah kita, Allah mawjudun bila makan. Allah wujud tanpa ada tempat yang spesifik untuk Allah Ta'ala seketui. Macam kita, rumah kita ada alamat. Allah bukan ada alamat dia. Ada orang kata, betul lah Ustaz, Allah tu ada di Arash. Sebab tu Nabi Muhammad SAW pergi Isra' dan Mi'raj, Nabi jumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala di langit. Lepas tu kita boleh kata pula lah, kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada kat langit, yang Nabi Musa jumpa di Bukit Tur Sina tu siapa pula?
Jadi Allah ni betul-betul duduk di mana? Duduk di bukit ke? Duduk di arash ke? Sebab tu kita tak terjemah Allah. Jangan kata Allah tu ada kat mana-mana. Tak betul ke? Dia orang kata dekat jamban lah, kat lubang hidung lah, orang buat main perli gitu. Jadi Allah mawjudun bila makan. Tu yang pertama. Maknanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turun mai setiap malam pada hamba dia 1/3 malam. Maka apa akan dibuat? Akan diumumkan pada semua manusia setiap malam. Maknanya peluang setiap malam semua orang kat dunia ni, orang Islam, ada 3 peluang yang besar Allah bagi kat dia. Apa dia? Pertama Allah sebut, ada tak siapa-siapa yang nak doa kat aku nak mustajabkan dia. Maknanya daripada hadis ni apa yang kita dapat tahu adalah antara waktu mustajab doa adalah waktu di tengah malam. Apa sahaja masalah yang kita ada, apa sahaja benda yang bagi serabut kepala otak kita, waktu paling terbaik kita berhubung dengan Allah Ta'ala adalah waktu malam. Nabi SAW bila ditanya doa mana yang sangat didengari atau sangat level mustajab dia sangat tinggi, bila kita doa ke Allah, doa tu sangat mustajab. Apa level mustajab doa tu? Kata Nabi SAW, ad-du'a fi duburi salawatil maktubati wa fi jawfil lail. Doa setiap kali daripada sembahyang fardu. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sejurus selepas sembahyang, Nabi ajak kita zikir-zikir yang ma'thur, wirid-wirid yang ma'thur pada Nabi SAW. Zikir, selawat, tasbih 33 kali dan sebagainya. Kemudian kita berdoa pada Allah Ta'ala. Doa tu adalah sangat mustajab. Sebab tu kalau kita ada urusan, benda-benda yang kita nak pergi mana-mana kerja kelang kabut tak dan, paling tak ada, hang doa lah dulu. Sebab ada urusan kita nak buat, mungkin wirid kita boleh wirid atas motor, kereta dan sebagainya. Ada urusan, doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Paling tak ada, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Bukan habis kuliah lagi bangkit belah pula. Ada ustaz doa. Bukan tu contoh. Contoh doa, kerana doa tu sangat mustajab lah. Jangan kita belah. Jangan ikut fahaman ada orang kata apa, tak payahlah doa lepas semayang. Dalam semayang tu pun dah doa dah. Doa, maksud semayang ni dari segi luar adalah doa. Jadi lepas semayang kita tak payah doa. Tengok orang Arab, lepas semayang dia belah. Tuan-tuan, agama bukan ikut orang Arab. Lantak ke Arab nak buat apa pun. Kalau tuan-tuan nak ikut Arab, macam-macam Arab ni, kelang kabut dia buat tu. Tapi kita ikut apa yang Nabi SAW ajak pada kita. Doa lepas sembahyang boleh tak? Boleh. Kita doa pada Allah Ta'ala, itu waktu mustajab. Satu lagi doa mustajab waktu bila? Waktu malam. Sebab apa mustajab? Kerana waktu tu kita, ruang untuk kita fokus dalam doa tu dia lebih besar daripada waktu siang. Siang ni sembahyang subuh, macam kita gaya kita ni subuh, dengan subuh lambat kelang kabut nak pergi kerja. Zuhur kelang kabut juga, makanlah yang tu lah, lunch lah, apalah tentu. Asar, maghrib, isyak, ada ruang untuk doa, tapi nak fokus dalam doa tu tak ada. Bila di waktu malam, masa tu tak ada, bukan tak ada kerja, masa tu kita free daripada semua kerja. Isteri pun tak minta tolong kita, tolong pergi beli bawang ke apa ke, tak ada. Di kedai pun tutup dah. Kata suami nak kacau kita, nak suruh bancuh teh tarik ke apa, tak ada. Suami pun lena, anak-anak pun tak payah ambil sekolah, mereka pun tidur. Jadi itulah waktu yang paling tenang kita nak munajat dengan Allah Ta'ala. Line tu dia clear lah. Kalau internet waktu pagi ni sibuk sebab semua orang guna. Hang guna, aku guna, hang guna, aku guna. Jadi line sibuk. Line sibuk. Tapi malam ni semua lena, tak apa orang guna, dia line dia kemas sikit. Macam tu lah ni sebab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, waktu tu bukan Allah yang sibuk. Tak. Memang Allah Ta'ala tu kulla yaumin huwa fi sya'n fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap saat ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu ada urusan berkaitan bagi rezeki pada hamba dia, turun rahmat, turun azab. Setiap masa Allah ada. Dan malam ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendengar. Bukan kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala pagi tak dengar, malam dengar. Bukan. Malam ni maknanya
level mustajab tu dia lebih tinggi lagi. Di samping semayang, di samping kita doa di waktu malam, waktu mana lagi mustajab doa? Waktu dalam semayang tadi kita apa? Di luar semayang tadi tu apa dia? Lepas semayang. Yang kedua, di mana waktu mustajab doa kita? Satu, tengah-tengah malam mustajab, hadis tadi tu. Yang kedua, waktu mustajab doa kita waktu bila? Lepas semayang fardu, sabit daripada hadis tadi tu. Yang ketiga, doa di mana waktu mustajab? Dalam semayang lepas tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Masa tu kita habis dah kan? Kita tak tahu buat apa kan? Biasanya kita akan mengisi masa lepang dengan apa? Dengan melihat kain telekung kawan sebelah. Dia ni jenama apa? Dia ni mesti beli padang besar. Dia ni Siti Khadijah 250 atas Giant tu. Hatu paling besar tu. Tu kalau renda Sulaiman lebih 480 kena beli. Jadi kita buang masa daripada fikir kain batik, kain plekat, dia ni gajah duduk, dia ni duduk atas gajah, dia ni gajah duduk atas dia, buang masa betul kan. Apa kita kena buat? Banyakkan itu doa. Kerana di sinilah lokasi Nabi SAW doa untuk selamatkan diri daripada fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Maka kata ulama, di sini lokasi yang sangat baik untuk kita berdoa kerana Nabi SAW tak pernah tinggal doa. Jadi kita nak doa ni dalam semayang fardu kelang kabut, sebab Tok Imam pun tak disunatkan untuk panjangkan semayang, melainkan semayang tarawih. Qiyam panjang lah, tahiyat tak panjang. Sebab tu bila kita semayang waktu malam, kita ada benda ni semua banyak untuk kita. Fil alamina innaka hamidum majid. Hang doa lah tang tu. Kalau hang kata, satu lagi masa sujud, lagi saya terang pasal sujud. Kadang masa sujud ni ialah kita dengan darah hidung, darah tinggi, kencing manis, kencing pahit, kencing orang macam-macam ada ni. Jadi nak sujud lama tak boleh. Maka gunakan waktu terbaik untuk doa dalam tahiyat akhir. Nak doa apa? Doa apa pun tak apa. Doa bahasa Melayu dalam hati. Doa yang ingat dalam bahasa Arab yang hafal boleh baca kat mulut kita. Semua jenis doa, zikir, tasbih tidak membatalkan doa semayang kita. Adapun bahasa Arab lah, kalau bahasa Melayu cakaplah hati. Jadi tahiyat kita duduk tahiyat tu, kita doa lah, ingat pasal isteri kita, pasal suami kita, pasal anak kita, perniagaan kita, dunia kita, akhirat kita. Nak apa minta ke Allah? Jangan minta RM1 4 kupang. Minta banyak tak apa. Kalau nak dunia nak minta banyak, minta. Kalau akhirat, Nabi ajak kita apa dia? Syurga kalau boleh minta Firdaus, hak paling tinggi sekali. Agak-agak kita lah. Agak-agak tuan-tuan lah. Kita layak dah untuk Firdaus. Balik awal ya kita, cak ayam. Balik rumah, tengok cermin. Tengok aku agak-agak. Firdaus ni lepas lah kat aku. Peredui pun belum tentu lepas tau. Firdaus tu tinggi sangat. Tapi Nabi ajak kita. Bila hampa minta syurga, minta Firdaus. Dan Allah ajak pada kita supaya cita-cita kita tinggi. Apa dia? وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Jadikanlah kami pemimpin orang-orang bertakwa. Ya Allah, tuan-tuan, layak kau kita jadi pemimpin orang bertakwa. Tapi tak, dalam berdoa, kita punya cita-cita, motivasi kita tinggi, Nabi ajak kita. Maka tahiyat akhir, hang doa lah panjang mana, hang nak doa pun boleh. Larat tak larat? Tak larat, boleh bagi salam. Tak larat ustaz, duduk lengoh tu, bangkit duduk macam tahiyat awal pula, boleh. Satu lagi lokasi yang sangat mustajab doa di mana? Ketika sujud. Sujud ni bukan sujud last saja. Sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat. Ustaz, saya tengok Tok Imam tarawih tu, Tok Imam sembahyang hajat, dia sembahyang last kali baru dia buat last kali, dia buat panjang, hak lain dia buat pendek. Sebab itu ala sabili ta'lim, dia nak ajak je kat kita. Jadi sembahyang hajat, kita sembahyang kat rumah sendiri-sendiri, kita panjang kalau setiap sujud tu. Rasa macam tak larat, angkat kepala, duduk di antara dua sujud. Sujud kedua pula, rasa macam tak larat, okey bangkit untuk rakaat kedua pula. Sebab kita yang sembahyang sunat kat rumah, kita tahu berapa nak adjust masa kita. Jadi banyak benda, kita ada ruang yang sangat luas apabila kita nak ibadat di waktu malam.
Tapi kalau kita ibadat waktu siang ni macam tu lah tuan-tuan, dia kalut sikit. Tapi malam ni dia payah nak bangun, sebab tu dia punya nilai dia sangat besar dalam syarak. Kita ni kalau lena, kalau benda-benda dunia, kemungkinan kita ada semangat sikit lah nak bangun. Kawan hak bola, kalau dia minat benda-benda lain, dia boleh gagah. Menyembang pun dia boleh menyembang lama, sampai 3:30 pagi dia boleh sembang. Tapi dia nak takbir semayang tu dia berat. Sebenarnya saya nak abang tuan-tuan, bukan kita yang malas. Kata ulama, Allah yang tak sudi nak jumpa kita di waktu malam. Mungkin disebabkan dosa kita banyak, Allah tak sudi nak gerakkan hati kita untuk supaya kita ibadat di waktu malam. Ada kesilapan dan kekurangan yang kita buat dalam ibadat kita, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala tak kabulkan permintaan kita. Jadi ingat, tawaran untuk mustajab doa setiap malam berlaku. Dan tawaran ni akan tamat bila? Bila azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan dia subuh, maka tawaran tu serta-merta diputuskan talian, tawaran tu habis. Sebab apa tawaran habis? Kerana kata Nabi SAW, hina yabqa thuluthal lailil akhir, ketika 1/3 malam yang terakhir. Kita fokus pada perkataan malam. Kerana malam bermula sejurus selepas azan maghrib dan habis sejurus bermulanya azan subuh, maka tempoh atau time frame untuk malam tu dia reput, dia hilang daripada dia hilang lah, dia tak ada. Pertama, Allah tawarkan pada kita untuk kita doa, Allah nak kabulkan doa. Dan yang kedua, ada apa-apa, ada apa nak minta kat aku, minta aku akan bagi kat hangpa. Dan yang ketiga, ada apa siapa-siapa nak minta ampun, dulu buat salah banyak dosa, tak dululah, sekarang pun banyak salah dosa dengan Allah Taala. Siapa nak minta keampunan, boleh, aku nak ampunkan dosa-dosa hampa. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bangkit di waktu malam, Allah bagi. Bukan kata dunia, akhirat saja dapat, dunia pun Allah bagi kat kita juga. Kita ni biasa tuan-tuan, benda yang selalu dapat ni kita tak apa layan sangat. Biasanya kalau benda mustajab doa ni kita pulun beberapa hari ya. Antaranya pada dia, macam baru ni malam nisfu Sya'ban, pulun tak kita? Pulun, tak tidur. Tidur pun tipu-tipu sebab mustajab ni, jangan tinggal doa ni, mustajab. Kita doa, bagus malam tu. Ada lagi tak kita pulun? Ada. Malam 2 hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha. Tu kata Imam Asy-Syafi'i, disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab dia Lataiful Ma'arif, 5 malam mustajab doa. Apa dia? Yang pertama, malam nama dia nisfu Sya'ban. Yang kedua, Raya Aidilfitri, Raya Aidil Adha. Yang ketiga adalah malam yang kita sebut sebagai awal Rejab. Dan terakhir adalah malam Khamis, malam Jumaat. Dalam 5 malam ni, kalau tuan-tuan perasan, kita ada satu malam yang hebat, tapi kita tak perasan malam tu. Malam apa? Malam Khamis, malam Jumaat. Malam ni dia main secara mingguan. Biasa sifat manusia ni, bila kita ada satu benda dalam jumlah yang banyak, kuantiti yang kerap berlaku pada kita, kerap kali kita akan hilang ke fokus kita pada benda ni. Kita hanya fokus 4 ni. Padahal kita ada secara mingguan yang Allah bagi. Dan tuan-tuan tahu lebih mengajaibkan daripada dia. Apa yang berlaku pada malam ni disebut oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Tiap-tiap malam dia offer pada kita. 5 ni dia punya grade mustajab tu lebih tinggi. Tapi tiap-tiap malam mustajab tu ada. Tapi ramai ada orang bangkit di waktu malam ambil berat. Tak. Tapi bila main malam-malam special tu, kita ingat. Tapi Khamis malam Jumaat kerap kali kita lupa. Padahal itu waktu mustajab doa. Manusia ni biasa tuan-tuan. Bila dia tak ada, dia akan heran, dia akan resah. Bila dia ada, dia tak heran. Rumah saya dulu ada pokok pelang. Pelang kecil tu. Cik-cik tu. Dia jadi semak, tahu semak sebab apa? Getah dia jatuh, kita lari melekat kat kaki. Lala roh bapak saya buat apa? Dia potong buang pokok tu.
Tapi bila pokok tak ada dekat kita, bila kita pergi rumah, ada teringin nak makan pelam pula. Pelam tak ada lah, tapi seronok pergi rumah orang, seronok lah. Bungkus kat aku main 2-3, orang main. Macam rumah saya ada tu, bukan karau pelik, murunggai, ada murunggai tu kan. Ramai orang, dia potong buang. Dia main, dia beradik ke apa, dia main, dia tak boleh tak bungkus murunggai main kat kami. Kami kita ambil banyak mana pun, dia terseronok lah depan rumah hangpa ada. Saya kata aku duduk bukan layan dengan cayak ni. Kita tak apa layan sebab benda tu ada dekat kita. Katalah satu hari tak ada, biasanya kita akan jadi macam teringat-ingat ke benda tu, teringat-ingat benda tu. Macam tu apa panggil kita. Masa alim ulama duk ada, tok-tok guru ada, kita tak main mengaji. Kita buat tak erti lah. Kata tok guru meninggal, Habib ke Baba ke Thailand ke apa meninggal, Syekh ke Maulana ke meninggal, dan lah kita kehilangan tuan guru lah apa semua. Semua muruk pada tuan guru marah tak main ngaji pun. Dia berlakon dia kuat. Jadi biasa manusia sikap dia macam tu. Sebab dia bila terlalu banyak, kita akan lose control kita tu, kita terhilang. Saya beritahu kat tuan-tuan, kita ambil seekor kelawar Batman tu, tuan-tuan lempak dalam, tutup kipas, lempak dalam surau kita. Tuan-tuan buat apa? Buka pintu sikit je, habuan dia nak belah. Agak-agak tuan-tuan dia boleh belah tak? Dia tak akan belah. Dia bergetur, gedebang, bergetur. Bengkok kepala dia. Bengkok dan bengkok kepala dia. Lepas tu kita buat apa? Dia jatuh, kita tangkap dia, buka tikar, kita lempak dia. Bila kita lempak dia, kat luar tu ada lampu tak? Ada. Taklah cerah macam ni. Dia champion of the world kalau di luar tu. Tuan-tuan tahu, kelawar lalu kat kita ni, berangin tu, tak kena kepala kita. Celah-celah dahan tu dia lalu, siu. Pandai lah. Ni apa kelawar ni? Sebab bila cahaya tak berapa terang, dia champion. Bila cahaya terang sangat, dia tak berapa champion. Kita macam tu lah. Nikmat bila banyak sangat, kita jadi lupa ke Allah Ta'ala. Bila nikmat sikit, pulun kita. Orang dulu-dulu, lampu bukan je kita ni. Lampu susah, lilin. Kadang-kadang susah, Jepun main. Tanyalah. Orang lama-lama, senior citizen ni, nak baca Quran, susah. Nak tahu waktu semayang, susah. Radio, susah apa semua. Tapi dalam payah, dalam tak ada kipas, dalam tak ada lampu, lilin, samar-samar tu, korang boleh habis 2-3 juzuk satu malam. Paip pun bukan senang macam kita ni. Paip nak pergi ambil air tu kena pergi ambil di satu lokasi, di telaga, di luar, ataupun kena pang dulu bawa ambil air, masuk dalam rumah, nak kiam, nak semayang, nak buat apa semua. Kemudahan tak macam kita sekarang ni. Tapi orang dulu semayang tak? Semayang malam, ibadat, orang tua, mak-mak kita, tok-tok kita, moyang-moyang kita ni. Kita 3:30, 4 boleh nak, dia pun bangun dah. Semayang, kiam mulai, bangkit, masak, nasi lemak lah, kuih lah apa semua. Kita bangun subuh tu siap semua dah. Hebatnya. Sebab malam dia tak tidur, dia dah ibadat. Sejak pada dulu, pada kemudahan tak banyak. Kita bila kemudahan banyak, rumah kita ada banyak, ada pipe. Banyak. Singki ada satu. Singki 2. Singki basuh pinggan 2. Tandai 1. Hak basuh buang air besar, buang air kecil, basuh 1. Hak shower tu kecil ada, shower besar ada. Ada lebih kurang 47 kepala pipe kat rumah. Tapi sebenarnya kiam dia waktu malam. Tak. Kiam dia dalam dia wabillahi taufik wal hidayah. Haram tak semayang. Sebab terlalu banyak kan. Lampu banyak dah untuk kita baca Quran. Banyak. Handset pun ada lampu dalam ni. Hang tutup lampu semua. Handset ni ada app tu boleh menyala. Ada apa? Mode pagi dengan night mode semua ada siap dah. Tinggal nak baca, tak baca gitu je. Itulah kita kadang-kadang bila offer dia main tiap-tiap malam, kadang-kadang kita lupa nak ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tengok belakangnya. Muka surat 118. Hadis ini juga bayangkan pada kita bahawa umat Nabi SAW ada talian hayat yang sangat mudah dan boleh diperolehi pada setiap malam. Bagi mendapatkan ketiga-tiga perkara tersebut, kita tak perlu tunaikan haji atau umrah, tidak melaksanakan pengorbanan besar sehingga taruh nyawa, tak perlu puasa berbulan-bulan, seksa diri, dan tidak perlu membunuh diri untuk mendapatkan ampunan. Pasti dengan terma dan syarat tertentu,
talian hayat ni boleh digunakan. Kata ulama, qiyamul lail ni adalah hadis ini adalah bukti kasih sayang dan ihsan Allah SWT. Sebab dalam dunia ni ada tempat yang mustajab doa, ada hari yang mustajab doa, ada lokasi yang mustajab doa. Bukan semua orang boleh pergi pegang multazam dekat Mekah tu, bukan semua orang ada peluang. Nak pergi umrah sekarang ni pun 7, 8, 9, 10 ribu kena ada. Tentang nak pergi semayang kat Hijir, bukan semua orang boleh semayang kat Hijir nak doa. Bukan semua orang boleh semayang dekat Maqam Ibrahim. Bukan semua orang boleh semayang kat lokasi-lokasi dekat Safa, Marwah, doa mustajab. Banyak tempat mustajab dekat Mekah, Madinah ni. Kita ni tuan-tuan, ustaz, kami ni bukan orang senang. Kami ni orang biasa. Jadi kami ni macam mana? Bolehkah kami dapat mustajab doa? Boleh. Di samping tempat, ada satu lagi benda yang Allah bagi kat kita. Nama dia apa dia? Waktu mustajab doa. Jadi waktu ni dia tak terikat dengan tempat mana-mana. Kalau tuan-tuan ada di sana, bonus untuk kita, alhamdulillah. Kalau ada di sini, boleh gunakan waktu-waktu ni untuk berdoa pada Allah SWT. Jangan kita salahkan, oh, Islam ni bukan untuk orang kaya saja. Tak, Islam ni kaya pun tak apa, miskin pun boleh, OKU pun boleh, tak ada kaki pun boleh semayang, ada tangan pun boleh semayang, tak ada tangan pun boleh semayang, tak ada kepala je tak boleh semayang. Tu dah jadi kuntilanak tak boleh semayang dah lah. Kalau setakat hang sihat, bukan, maksudnya Islam ni bukan untuk orang sihat je. Habis kami yang sakit tak boleh. Sakit boleh tak semayang, tak ada masalah. Sakit ada cara haji dia, sakit ada cara semayang dia. Kaya, habis Islam ni untuk orang kaya je. Tak, kaya pun tak apa. Miskin pun boleh. Islam ni untuk orang yang dah pencen saja. Kami yang berkerjaya, kami yang suri rumah, balik kerja, balik rumah, nak masak, kelang kabut kami ni kira macam mana Islam? Ada. Semua ada cara. Ada cara zikir hak banyak, ada cara hak zikir hak sikit, ada cara macam mana hang nak. Maknanya dia fleksibel dengan kita. Maka jangan kita kata saya ni tak ada peluang untuk ibadat dengan Allah, terutama ketika saya ni dalam keadaan tak dapat pergi ke tempat-tempat yang Mekah, Madinah dan sebagainya. Tuan-tuan, nanti nak main Ramadan nanti, kita boleh gabung dua ni. Di antara waktu mustajab doa dan bulan mustajab doa. Yang ni Allah bagi peluang besar. Maknanya dia punya kota tu dia anjal sampai sebulan. Dalam sebulan tu mana-mana tempat yang boleh doa. Malam pun doa hebat, pagi pun doa je hebat juga. Kerana as-saim hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai dia buka puasa, sepanjang-panjang dia berpuasa, waktu mustajab doa. Sebab tu tuan-tuan, dalam keadaan macam ni kalau masuk juga neraka, malaikat tanya, alam ya'tikum nadhir, tak ada ke siapa-siapa bagi peringat kat hampa? Ramainya hampa masuk neraka ni, berbondong-bondong, bergrup-grup, dilempar masuk dalam neraka. Ramainya masuk neraka, tak ada orang main peringat kat hampa ke? Sebab tu Allah bagi kita macam-macam benda ampun dosa. Ziarah orang sakit, ampun dosa. Kita semayang, Allah ampun dosa. Setiap kali jalan main semayang, Allah bagi satu pahala, hapuskan satu dosa, tingkatkan satu darjat, pahala lagi. Buat ni dapat pahala, ambil wudu boleh pahala. Banyaknya pahala dan ampunkan dosa. Sebab apa? Sebab Allah tahu kita umat akhir zaman ni memang dia ni kaki dosa banyak, tak terlepas daripada dosa. Yalah, kadang-kadang kita duduk di traffic light, tempat orang jalan kaki, kita berhenti motor, kereta, orang lalu kat depan tu macam orang. Kadang-kadang tutup aurat, kadang tak tutup aurat. Kita pun ada masa, ya, tengok sini, tengok sana, mata kita. Dosa ni sentiasa, continuously duk ada. Maka Allah jadi kat kita banyak cara untuk hapuskan dosa. Tuan-tuan, kita dah baca sampai hadis ke-38. Maknanya, ada 38 hadis Nabi SAW yang boleh kita amalkan, yang Allah sedia hapus dosa kita walaupun tanpa melalui jalan istighfar. Kita tak payah duduk di satu tempat pegang tasbih semata-mata untuk hilangkan dosa. Boleh,
Tapi ingat, itu bukan satu-satunya cara nak hapuskan dosa. Itu adalah salah satu cara. Cara lain dengan macam benda lagi duk ada. Mayang malam, Allah ampun dosa. Kita baca sebelum-sebelum ni, orang yang kematian 3 orang anak, hapus dosa. Menutup aib orang lain, Allah hapus dosa. Kita baca dulu kawan tu susah, hutang tak ada, duit nak bayar, dia tangguhkan hutang, tak apalah nanti bayar lah. Perkataan hang nanti bayar tu Allah ampun dosa. Banyaknya benda Allah akan ampunkan dosa kita. Jadi kita gunakan ruang-ruang yang ada untuk ibadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sikit lagi. Sekiranya kita hitungkan jumlah malam yang umat Nabi SAW lalui, kita akan terkejut dengan jumlahnya. Katakan seorang daripada umat Nabi SAW hidup 60 tahun. Sejak dia balik sampai umur 60, dia ada masa lebih kurang 45 tahun. Sekiranya dia gunakan sepenuhnya masa malam yang dia miliki, dia mempunyai sekitar 16,425 malam untuk dia minta ampun dengan Allah, untuk dia minta benda dengan Allah, untuk dia doa pada Allah Ta'ala. Maka manfaatkan peluang yang masih ada pada diri kita, semua kita akan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah nanti kita akan tengok ujian keluarga, harta dan jiran bila? Selepas hari raya Aidilfitri. Kalau panjang umur lah. Kalau saya tak ada, tuan-tuan carilah ustaz lain. Kalau tuan-tuan dah tak ada, saya carilah orang lain banyak. Macam tu je. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.